kerja apa jumlah kerja baru lah, pekerja vacancy baru, vacancy baru yang diterbitkan, yang ni. Jadi tak ada baru. Ni data lama, 40 hari. Maksudnya ini data untuk Disember. Ni data untuk Disember. Kita dah ada NFP untuk Januari kan, yang keluar pada minggu lepas kan. Tu Januari punya data. So nothing much expected untuk malam ni, kecuali kalau data ni tiba-tiba jatuh jauh. Ni kalau tiba-tiba jatuh jauh. Mortgage delinquency nampaknya sebelum ni dia orang letak kat sini, nampaknya dia cuma keluar pada esok. Mungkin data ni yang akan lebih move market pada besok, dan juga inflasi US. So nothing much dalam ni. Kita ada trial, kita ada perbahasan mengenai impeachment Presiden Trump, ex-presiden, yang akan bermula dekat Kongres US pada malam ini. Itu nothing much sebab dia tidak dilihat mengganggu kepada suasana politik US. Sebab bukan first time Presiden Trump kena impeach, dan dia bukannya presiden pada waktu ni. So tak ada banyak. Kita tunggu sekiranya terdapat any announcement mengenai package rangsangan ekonomi. Kita ada untuk Democrats, daripada kerajaan US di bawah Joe Biden, parti Democrats cuba untuk mendapatkan membawa detail, membawa duit tu. Sebab kena faham, US punya federal budget adalah budget bulanan tau. Itu adalah pada, sekejap, kalau tak silap saya adalah pada Februari 16, pada minggu depan. Federal budget ni waktu sini, federal budget. US punya federal budget adalah tengah malam ni lah. Jadi cuma pada minggu depan itu kita akan dapat whether dalam federal budget dia masukkan yang package rangsangan ekonomi ni. Dia orang cuba nak letakkan duit dalam tu, dan pada bulan 3, 14 hari bulan itu adalah tarikh di mana itu adalah masanya di mana full package untuk rangsangan ekonomi ni cuba untuk diluluskan oleh parti Demokrat dalam US punya Kongres. Okey, jadi nothing much daripada sudut data agak senyap. Kita ke arah China bercuti, Chinese New Year, Lunar New Year, selama seminggu lebih, 9 hari, mulai pada hari Khamis ni. So the real test untuk market sebenarnya adalah pada esok. Saya ingatkan pada hari ni, rupanya besok, di mana esok kita akan ada bursa China ni, dia tak connect kepada Hong Kong Hang Seng punya exchange. Jadi kalau Hang Seng jatuh banyak esok disebabkan oleh volume ataupun orang keluar pasaran, itu boleh pull down ada indices. Dan kalau kita lihat kepada struktur semasa pasaran, saya extend sikit untuk indices, di mana instead of kita lihat ini sebagai habis, saya melihat kepada satu lagi kenaikan. Ini sesuai dengan apa, tapi ini boleh habis anytime. Ini boleh habis kat sini sebabnya kita dah ada divergence. Maksudnya this structure daripada Januari, hujung Januari itu, ini nampak dah habis. Anything pun anda tak masuk kat situ. Wassalamualaikum. Daripada sini, pergerakan daripada sini, this structure, dia boleh habis kat sini, dah cukup, ataupun extend a bit. Okey. Apa pun anda tak masuk dekat sini. Kalau nak masuk, anda tunggu yang ini. Okey, ni adalah untuk Nikkei.
Next kita tengok kepada US 500. US 500 we might see kenaikan ya, daripada sekarang. Dan last leg dia semuanya nampak dah mula menunjukkan momentum yang semakin menurun ya. Kalau kita lihat ini adalah the whole thing dalam divergence. Kalau kita tambah satu lagi kepada stokastik, kita dah ada reset ya. Daripada wave 3 reset. Either ini wave 4 ataupun ini wave 4 yang besar. Nampak dah cukup lah. Movement ini dah hujung dia. Maksudnya macam ni. Ni maksud saya. 1, 2, 3, 4, 5 ni dah ada. Kita tengah expect this move. This 3 wave move. Kita tengah expect movement ini ya. Kita tengah expect movement ini. Ini nanti baru anda trade. Sebabnya yang sebelah sini dia dah buat higher high. Ni 5 wave, sini adalah trend daripada bawah. Ini 5 wave yang menunjukkan kita ada low, high, higher low, higher high. Higher high tu dah ada, trend tu dah ada. Kita tunggu higher low untuk masuk. Tu maksud saya. Okey. Jadi kita ada US 500, kita ada Nikkei, kita ada DAX, kita ada Dow Jones yang menunjukkan ada higher high. Tu maksud dia. Okey, sama juga dengan US 30 ataupun Dow ni. Sini nanti kita akan cari peluang. Sini nanti kita akan cari peluang. Untuk DAX saya tukar sikit. Instead of kita lihat dia habis, seperti petang tadi saya ceritakan ini mungkin satu struktur yang lain. Sebab I do suspect ini mungkin satu, ini WXYZ, ini mungkin satu, apa dia? Satu flat. Saya tak berapa gemar dengan this structure WXYZ ni, 11 swing, saya tak berapa gemar. Sebab tu saya, we might see one more. Ini, kalau anda buat edit wave, anda akan habiskan dia kat sini. Tapi berdasarkan kepada correlation, yang lain-lain saya lukis dia 45, ini saya lukiskan 45. Faham Imam? Nampak lain, tapi DAX ni itu yang jadi keraguan sekarang ni. I don't know. Biar dia tunjuk kepada kita, dia dah buat correction besar ke tak? Kalau ikut DAX ni mungkin kita dah ada 2 ni tengah buat 2. Okey. Macam mana kita nak confirmkan dia? Ingat, wave 4 biasanya tak akan cecah 50%. Boleh Imam? So kalau wave 4 ni cecah 50%, then we are something else. Then saya akan tukar. Boleh? Then ini tak ada. Then kita dah ada pegakan 2 tu. Setakat ni dia sikit. Setakat ni kita ada correction yang sikit. Kalau dia lebih daripada 50%, then we might see something else. Ingat, 4 ni pun boleh jadi diagonal. Ini wave 1, bukan wave 3. Tu dia. Tapi dia selagi dia tak sampai 50%, saya masih pegang yang ni dulu. Apa pun anda tak trade kat situ, anda trade kat sini. Kalau dia bagi mereka yang ada entry untuk US 500 ni, kalau dia buat 2 pun, anda masih pegang yang ni. Sebab sini higher high. Jadi kita anggap dia akan terus ke atas. 2 nanti dia tak lebih daripada ni. Kalau dia lebih, itu dah struktur lain. Kalau 2 ni lebih daripada sini, ini adalah anda punya wave 5 dalam ini adalah 5 dalam yang putih, 5. Dan kita akan buat correction yang besar. Kalau itu berlaku, kita akan ada yen pair yang akan buat banyak ke bawah kalau itu berlaku. Boleh? Okey. Jadi ini kita nak tengok whether ada momentum ke atas. Kalau dia ada momentum ke atas, US punya ni, dan ini pun akan ke atas dan lain-lain akan ke atas. Kita tengoklah apa, biar market tunjukkan. Sebab ini masih terimakan. 1, 2, 3, 4 masih yang sama. 5. Dan kepada FTSE, benda yang sama. FTSE saya jadikan dia sebagai flat, sebagai
sebagai diagonal. Instead of apa kita tandakan petang tadi 1, 2 kan. So kalau saya tandakan 1, 2, ini 1, 2, saya kena tukar yang lain-lain tu jadi yang tu juga. Faham? Okey, kita jangka satu lagi leg ke atas sebelum dia buat bigger correction. Boleh? Okey, so that's why yen pair ni kita masih pegang untuk kalau GBP JPY kita ada position ni, kalau dia kena stop loss lebih 1618, then ini tak dapat jadi wave ni. Maksudnya kita akan ada deeper correction, ini wave 2. Faham? Itu caranya anda nak baca. Jadi kita kena stop loss dekat AUD, dekat GBP JPY. Anda cari peluang untuk ni pula bila dia buat correction. Okey? Nampak? Jangan takut dengan kena stop loss itu, anda cari peluang dekat tempat lain. Jadi anda tahu apa anda ada data daripada price, apa next action anda. Jadi kalau itu berlaku, saya akan ubah sini 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini jadi 1, 1 kat sini. 1 kita kat sini. Okey, yang penting kita nak tahu yang kita analisa sebelah kanan ni, apa dia buat. Belah kanan jadi apa dan kita tahu apa next, apa kita nak buat ya. So, faham kan? The significant kalau ini kena lebih 1618, kita ada satu lagi instrumen iaitu CAD JPY pun berada dalam zon sini. Jadi kalau ini buat 1, 2, 3 kena 1618, ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia 5, dia tak boleh habis 5. Dia kena buat 1, 2, 3. Dia kena buat correction dalam lagi. Barulah dia ke atas. Kalau itu berlaku, then ini akan buat correct. Ini tak dapat jadi 4. Ini tak dapat jadi 4. Ini akan jadi 5 kat sini. Ini jadi 1. Dan kita akan sedang memulakan pergerakan ke bawah. Dolar jadi sideways. Faham? Boleh? Yen pair akan buat correction ke bawah. Dolar akan jadi sideways. Faham? Jadi 1, 1, 1. Ini jadi, ini kita jangka. Ini jadi, ini kita jangka. Itu trade plan kita. Kalau dia jadi, kita just urus dia. Kalau dia kena stop loss, ini yang kita tunggu next. Kita tahu, kita plan next. Apa kita nak buat. Apa plan kita seterusnya. Jangan kena stop loss terus habis account. Jangan buat benda tu. Faham ya? So, kalau ini kena stop loss, you know what to do. Setakat ini dia dalam tu lagi. Biar. Sebab tu stop loss kita bawah sikit daripada 1618. Faham kenapa stop loss saya kena kat 1618? Bukannya saja-saja je. Okey, Euro JPY saya tak berapa setuju kepada this one. This one let me A, B dan kita mungkin kalau ini habis, then DJ kita ke atas, CAD JPY ke atas, AUD JPY ke atas, ini trunket. Ini sampai 1618. Ini sampai 618764 dalam area tu je. Dalam area tu. Okey, dalam area ni 618764 Setakat ni saya biar dulu macam ni. Sampailah market buat kerja dia. Ya, momentum. Ada bukannya saja-saja dia letak 1618. Faham kan Rosli? Structure. Jadi dia menceritakan kita structure. Jadi kita tahu apa next action. Everything lining up, semua seperti apa yang kita tengah tunggu. So whether ini pun boleh jadi flat. Dia boleh habis kat sini je. A, B, C. Ini boleh jadi flat. Very shallow correction. Ini boleh habis macam ni je. Ini boleh habis. Yes, Fazil. Okay. So kita tengoklah apa dia buat. Saya tak tandakan dulu biar market buat apa. Sebab flat ni saya takkan tandakan ya. Okay. UJ interesting ya. Sebab UJ ni ya Fazil.
nak cerita benda tu. UJ ni adalah motif. Tengok ni. Ni lebih 1618. Adakah, soalan dia, adakah ini, tengok petang tadi seronok, kita cerita sampai ringgit Malaysia. Tengok USD JPY, kejatuhan semasa 1 hour, adakah dia lebih serupa dengan kejatuhan, adakah kita lihat kepada Nikkei, adakah dia lebih kepada Nikkei, sedangkan ni USD JPY ni jatuh, nampak tak saham naik? Ataupun dia adalah kepada kelemahan US dollar. Tengok. Jelas kan? Jadi yang ini jatuh bukannya yen kuat. Ini lebih dolar yang kuat. Dolar yang lemah. Faham tak? Jadi kalau yen tak kuat, mana punya saya punya pen ni sekejap Jadi we do have USD JPY yang dah ada buat wave 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Sebab lebih daripada 1.618. Ini UJ. Dan kita tahu kejatuhan ini USD yang lemah. Kan? Nampak kan? Bukannya yen kuat. So, kita ada saham yang tengah buat benda ni. Ini pergerakan dekat saham. So, kita ada indices. Indices ke atas. Yen ke mana? JPY sideways. Salah satu kena sideways. Nampak? Simple kan? Jadi yang jatuh dalam UJ tu bukannya yen kuat. Yang jatuh dalam UJ tu seperti yang kita nampak, itu dolar yang lemah. Obviously ini dolar yang lemah. Sebab kalau kita nampak saham naik, yen tak kuat. Yen sideways. Tu dia. Jelas kan? Ini lagi jelas lah daripada saya cerita petang tadi melalut sampai USD MYR kan. Ni lagi jelas Ni rasanya lagi jelas. Kita nampak lekuk dia pun lebih kurang. Ni lebih sama. Tapi it's a fresher perspektif lah kalau anda tengok ringgit ramainya. Adakah ringgit kuat pada waktu ni kan? Yes. Jadi kalau itu berlaku. Okay. So ini adalah kepada dolar punya lemah. So wassalam. Apa yang nak trade? Ni lah cerita. Jadi kita trade bila ada incomplete sequence. Anda tunggu kepada, kita tahu US dollar ke bawah. Ni gambaran besar dia. Pilih satu time frame. Contohnya anda lihat kepada H1 ataupun H4. Ramai trader dia lihat kepada H1 ataupun H4 untuk menentukan trend lah. So dalam H1, H4, kalau kita tengok dollar index contohnya, kita dah ada pergerakan ini. Kita dah ada, ni dah dekat H4, kita dah ada 1, 2, 3, 4 dan dolar tengah buat benda ni. Tapi dia belum break lagi bawah ni. Belum break dia. Okey. Dan kita tahu ini lebih daripada 1618. Wave 3 ni kan. Saya bagi tahu macam mana anda nak baca benda ni. Petang tadi pun kita cerita benda ni. So cerita dia, untuk dolar ni, kita tahu dolar ke bawah. Jadi first sebelum kita tahu apa kita nak trade, anda bagi tahu diri anda dulu. Anda tak long dolar. Kalau anda gunakan trend dekat H1, H4, anda tak long dolar. Maksudnya, anytime US dollar. Anda tahu apa tak buat dan apa nak buat. Anytime anda nampak incomplete sequence
untuk dolar, maksudnya kalau ada euro USD ke atas kan, dan anda nampak incomplete sequence, anda long dia. Contohnya macam EU ke, GU ke, itu kepada structure. Jadi anda tahu itu structure yang anda boleh trade. Anda tunggu incomplete sequence, macam apa itu incomplete sequence tahu kan? Dan ini tak sampai, ini 5 wave dan tak sampai 100%. Kita tunggu 3 wave correction, tarik Fibo, kita masuk. Stop loss bawah 1618, TP daripada sini dan kepada entry point. Itu perkara pertama yang kita nak buat. Jangan long US dollar sebab kita ada dolar ke bawah. Anytime dolar pair EU, GU, AU, NU, UCAD ada incomplete sequence, kita trade dia. Faham macam mana nak guna incomplete sequence, nak guna momentum sequence kan? Jadi kita tunggu je lah setup tu ada, baru kita trade. Dalam sistem saya lah. Faham? Jadi itu yang kita lihat untuk dolar. Nombor 2, apa yang lagi kita tahu? Kita tahu untuk indices, nampak cara guna market dynamic ni. Yen kuat akan drag saham jatuh. Okey. Saya punya chat ni. Sekejap saya refresh ya. Tiba-tiba dia hilang je. Sekejap. Ada soalan type dia dulu Saya refresh sekejap. Okey, sorry ya. Sekejap. Okey. Sekejap ni indices. Okey. Indices kita tahu kita dah ada 1, 2, 3, 4. Okey, ni yang putih-putih kan saya tandakan tu kan, yang macam ni, yang kali hitam ni. 3, 4. Okey, cerita dia kita dah ada movement 1, 2, 3, 4, 5 yang break up ke atas untuk benda seperti US 500. Okey, kita ada untuk US 30. Kita ada untuk Germany 30. Kan? Dan kita ada untuk Nikkei. Okey. Yang ada ke atas. So kita tahu ini masih ada room untuk ke atas. Ini ada room untuk ke atas sebab kalau kita ambil 5 tak habis lagi So apa yang kita buat? Kita tunggu dia punya correction 3 wave. Anytime ada nampak dia punya correction lain daripada yang ini, kalau anda tarik channel, anda tarik apa, dan anda nampak 3 wave, anda long daripada end of the third wave. Ada. Tengok dalam nota tu, ada satu-satu. Dalam list apa, tu nota tahun lepas. Tak, bukannya kita trade apa. Kita trade kepada bila ada incomplete sequence. Itu je. Kan, kalau benda tu tak ada incomplete sequence, biarpun indeks ni yang ada incomplete sequence yang ini. Faham? Kalau saya kata okey ni anda trade US 500. US 500 tak ada shape dia, tak ada bentuk ini. Kita nak masuk apa? Dia tak ada trend. Trend tu bila kita ada series of low, high, higher low, higher high. Cerita dia kita nak tahu adakah dia pergi lagi tak? Itu incomplete sequence sebab dia tak complete lagi. Tu dia. Faham? Kalau saya nak listkan satu-satu, pengsan saya. Saham lagi, security apa lagi, pengsan saya kan. Tengok bila tengok kan chart saya ada. Chart ni semua boleh tengok kan? Nampak kan chart saya ni kan? Kan? Nampak kan? So apa yang saya buat bila ada incomplete sequence, saya tandakan benda ni. Yang biru ni. Chart ni 2 ataupun 3 kali updated satu hari. Bila ada setup, ini ada setup, ini incomplete ke atas.
Anda nampak saya letak macam ni kan? Ini incomplete sampai sini. Selagi dia buat 3 wave, tak sampai sini, saya akan cari entry. Okey. Mana kita tadi? Okey. So, ini adalah untuk indices. So, kita ada indices yang tak complete lagi ke atas. Jadi, anytime dia buat 3 wave correction, anda cari long. Untuk security yang dah ada incomplete sequence. Modified lagi. Buat apa yang anda faham. Okey, 1, 2, 3, 4. Ni yang ada structure sekarang ni, kita tengah tunggu pembetulan dia. Kita tengah tunggu 3 wave dia. Itu di H1, H4. Kalau anda trade 15 minit, kalau pembetulan ni melakukan A, B, C macam ni, ini pun ada incomplete sequence. Jadi kalau anda seorang short term, kalau ini 5 wave, 1, 2, 3, anda boleh short. Ni bagi M5, M15. Itu dia. Benda sama je, ulang-ulang. Cumanya kepada time frame mana. Okey? Indices. Okey. Ini dollar tadi, ini indices. Dollar pada waktu ni tak ada sequence. Kalau anda tengok kepada pair dia, ni kepada dollar. Kalau anda tengok, ini baru satu structure yang sama. Kita masih dalam 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada structure. Kalau dia buat 1, 2, 3, lepas tu dia turun balik, break yang ini baru kita ada sequence, baru ada siri pergerakan. Ini satu siri yang lengkap, tapi belum ada sequence. Ini satu structure yang lengkap. Ni satu structure yang lengkap. Dan kalau dia buat ni, break kat sini, dan baru kita ada yang tak complete. The moment dia break bawah ini. Kalau dia buat macam ni. Dia break bawah sini. Then baru kita ada sequence. Maksud sequence tu, high, low, low, high, lower, low dah ada. Then baru kita ada trend. Yes. Yes. Baru kita trade. Kalau tak, semua chart kita tengok kan, pengsan kita. Faham? Dan tak, cerita dia apa dinamik dulu. Dan anda faham, contoh kalau anda tahu dolar ni tak complete ke bawah, apa ni? Ini negatif. Kita jangka ini wave 1 kan? Ini wave 2 kan? Ini wave 3. Ini momentum kuat. Jadi apa kita jangka? Kita jangka negatif dolar kan? Jadi anda carilah kepada pair dolar, Euro USD ke, GU ke, yang ada incomplete sequence, dan kita masuk. Itu je. Boleh? Melkis? Masa ni, ini trend ke? Kalau kita trade dekat 15 minit, mungkin. Tapi ini dah complete. Tengok. Ini tak ada incomplete. Ini dah sampai 1. Belum sampai 1. Kalau anda trade 5 minit, 3 wave sini boleh. Kalau masuk 1 minute chart, ini ada trend. 3 wave. Ni kalau ada trade dekat 1 minute. Tak kisah apa time frame pun. 2. Kalau dia buat dekat sini, anda boleh long daripada sini. Ini Euro US dollar. Ni kalau ada trade dekat 1 minute chart. Ni daripada sini kan. Sama je. Cuma time frame. 1, 2. Dan anda punya TP kat sini. Ni 1 minute chart ataupun 5 minit punya chart. Benda sama. Kalau dia buat sini, anda letak apa? Ini tak sampai 1 dia kan dekat 1 hour. Sama je, konsep dia sama je. 1 hour tadi. Ini bagi mereka yang trade 1 minute, 5 minit. So apa yang anda buat? Third wave ni nanti anda boleh cari peluang untuk letak BE. Tapi anda sedang tengok lekuk 5 minit. Faham? Benda sama je. Ini pun 1, 2, kalau dia buat turun ke bawah. Ingat, dia 1, 2, 3 dia dah complete kan. Selagi dia tak sampai 1, dia tak complete.
The idea is dia complete kepada 100%. Itu idea. Faham Pakis? Dia bukannya ni pakai time frame besar je. Tak. Semua time frame. Combination tak. Dia kepada anda trade. Kalau anda trade dekat, kalau anda intraday, anda tak lihat lebih daripada 1 hour ke atas. Sebabnya anda tak pegang lebih daripada 1 hari. Kan? Ya? Dia tak ada combination apa yang sesuai. Dia kepada yang anda. Kalau anda trade, trend berlaku di semua time frame. Cerita dia incomplete dengan momentum. Tu je. Boleh? Jadi kalau anda jenis trader intraday, masuk hari ni, keluar hari ni, anda mungkin tengok 5, 15, H1 sebagai anda punya trend, ataupun M30. Tu je. 1 minute. Okay? Cerita dia ada tak incomplete sequence? Ada. Kalau ni trade itu je. Okey, ni dollar index. So masa ni tak ada apa-apa. Semua dollar pair dia baru satu. Ni baru satu dalam yang sama satu. So tak ada. Dollar ni tak ada. Okey. EU tadi tak habis lagi. Tu M1, M5 EU. M1, M5 tak habis lagi. So kalau dia buat 3 wave anda boleh cari long. Tak kisah apa time frame. GU ni baru satu, ni baru satu lonjakan, ini dalam yang sama. Ni mungkin GU ni mungkin adalah satu dan kita dah start membuat 3. Okey. So GU ni mungkin dah ada satu trend. Kita dah ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita ada 1, 2, 3. Ni adalah 1. Kalau dia buat 1, 2, 3, anda boleh long daripada sini. Yang ini. Nampak? Kalau anda tengok dekat RSI pun, dia adalah 2 structure berbeza. Nampak tak RSI dia? Ini satu structure. Ini satu structure. Ini satu structure lain. Boleh? So kalau kita ambil dia punya ni, dia punya ni tak habis lagi. Ni tak sampai satu lagi. So kita ada incomplete sequence sampailah kat sini. So any 3 wave anda boleh long. Faham? Ni bagi intraday. Anda tunggu intraday to short term swing. So anda tahu movement dia tetap sampai 100 pip satu hari. Jadi kalau anda intraday, anda masuk kat sini dan TP sekitar sini, ini 100 lebih pip. Jadi mungkin ambil masa 2 hari untuk dia sampai kat sini ataupun lebih kan. Jadi ini lebih kepada mereka yang short term swing. Kalau anda seorang intraday, anda mungkin tengok lebih kecil daripada tu. Tapi trend dia anda tahu di atas. Ya. Low, high, higher low, higher high, tak habis. That's it. Boleh? Asalkan anda tak short US dollar. Itu yang penting. Selagi anda tak short US dollar, you are okay. Faham macam mana kita nak tengok? Macam mana kita nak tengok structure? Okey, ini adalah untuk dolar. So dolar masih ke bawah as long as anda tak short dia. GU time frame kecil ada set up. U-Chef tak ada apa-apa. Dolar. Jadi kita tahu overall dolar adalah lemah. Cuma tunggu incomplete sequence. Sama juga. Ni adalah 1, 2 dan any 3 wave. Any 3 wave. Okay. AUD US dollar pun sama. Tapi ini dah complete.
Ini dah complete. Lepas tu saya tak bagikan ni. 1, 2. Ni tak ada. Ni mungkin tengah buat wave 3 ke atas. Fixed dynamic, yes. Yap. Yap. Sekarang ni cuba anda tengok. Apa yang saya sedang tandakan untuk Dow. Kita sedang jangka wave 3 kan. Cerita dia, kita tunggu wave 2 habis. Dalam sini saya akan tukarkan dia kepada index dynamic. Bila 2 berlaku, then saya akan tukarkan ini kepada index dynamic. Pada waktu itu, index dynamic, apa yang kita jangka? Index dynamic, indices higher, yen pair higher, yen akan lemah, dollar sideways, dollar pair pun tak ke mana. Kecuali AUD, US dollar, commodity dollar, gold, silver jatuh. Pada waktu ni. Gold, silver jatuh. Sebab itu kalau anda nampak untuk gold, silver saya masih jangkakan akan ada ini berlaku. This move. Boleh? This move. Ini adalah bila kita ada wave 2 nanti. Dalam wave 2 kita akan ada wave 1 dahulu. Then wave 3. Faham? Dalam sini. Dalam sini Sini kita akan ada wave 2. 2 kepada 3 itu kan ada wave 1 kat sini. Wave 1 kat sini. Tu belum accelerate. 2. 3 ni. Waktu tu lah gold, silver akan jatuh. Tu jauh sangat ke depan. Saya tak cerita. Ini mungkin hari apa, bila. Boleh short silver, gold. Gold tak ada. Gold tak ada. Gold tak ada sequence. Gold tak ada. Kita ada pun ini lower low. Tapi ingat, satu ni tak ada divergence. Sebab itu saya tak katakan ini sebagai ekstrim. Satu kat sini tak ada divergence. Tu saya tak gemar dengan gold punya setup pada semasa. Okey. Next kita tengok, tapi silver ada divergence. Sebab itu saya masih jangkakan ada pergerakan ke bawah. Silver ni kat sini, ini ada divergence. Ini ada divergence. Nampak? Dia ada divergence. Yes, Abigail. AUD US dollar, kita nak macam ni. Dia break high sini. Dia break high sini yang against this high. Barulah kita ada low high. Saya nak dia break ini. Kalau dia tak break atas ni, you wait. Sebabnya kalau dia break atas ni, baru kita ada daripada bawah low, high, higher low, higher high, baru kita ada trend. Kalau dia tak break, you wait for setup ini, Abigail. Kita nunggu Datuk. 1, 2, pasal Sarawak aku. 3, 4, 5, 1, 2, 3, dan ini. Maksudnya a new structure. Low, high, higher low, higher high. Ni time frame kecil punya entry. Boleh Abigail? Boleh Balkis? Dan baru kita ada low, high, higher low, higher high. Internal punya subwave punya trend. Kalau dia tak break, dia reverse. Boleh entry, tapi kita tunggu ini berlaku dulu. Dan kita akan entry ini. Baru dia ada trend. Faham tak? Baru dia ada trend. Kita akan enter. Oops. Kita akan enter daripada sini. Ini tempat dia. Okay? So pada waktu ni tak ada apa-apa. Ini satu structure. Satu. Faham Basic konsep dia ada trend. Bukannya semua lekuk tu kita masuk. Anda masuk, anda pakai chart saya, anda masuk semua lekuk, habis tu. Meriah. Lepas tu Zul tukar lain. Aku tadi dah masuk, dia pergi tukar lain. Saya tahu ada orang buat benda tu. Pengsan. Dia tak ada incomplete sequence.
Satu saya sekarang saya cuba untuk tak lukis semua. So ada orang bila saya tandakan ni dia oh ini wave 3 nanti aku masuk ni wave 2 Zul letak ni. Dia tak ada sequence. Anda masuk pengsan no. Satu saya ringkaskan chart, saya tak letak semua. Dulu saya lukis semua ni anything, ingat. Satu wave tu dia boleh jadi benda macam-macam. Contoh GJ kita. Okey, kita ada entry kan. Ini boleh buat macam ni tau. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ni jadi apa? Ni jadi WX dan Y. Baru dia naik. Itu satu. Baru dia naik daripada sini. Itu satu. Nombor 2 seperti kita tandakan ya. Dia naik daripada sekarang. Itu nombor 2. Nombor 3 apa lain? Dia boleh buat benda ni. 1 2 3 kalau dia break 168 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 dah kena stop loss. Kan? Jadi dia ada lain-lain punya kemungkinan. Yang saya tahu dia buat 3 wave ni saya masuk. I don't know. Sebab kita ada 2 ya, iaitu WXY dan ABC yang ni. Jadi probability dia meningkat. Faham tak? Probability dia instead of 50-50 dia jadi 67%. Ya, it's better than your coin toss, kepala ataupun bunga kan. Faham? Head or tail kan. Ini jadi dia ada 2 probability yang dia naik daripada semasa. Instead of dia dan 1 yang dia buat benda ni. So probability kita meningkat. It's all about probability. Faham tak? Ya. Ataupun merah ni terus jatuh lagi ke bawah. Tak tahu. Yang saya tahu higher probability adalah daripada pada sekarang pada struktur semasa adalah yang purple ataupun yang hijau ni terus. Sebab kita ada 2 kemungkinan untuk dia naik daripada situ. Apa pun 50% saya akan letak BE. Itu je. Nampak kan? So the one yang dia jatuh adalah yang merah ni satu. So kita ada daripada ni GJ tadi kita ada 33.3% untuk GJ. Apa yang kita dapat buat dalam trading, kita cuma improvekan probability kita. Itu je. There is nothing yang itulah dia, sure, tak ada. So 33.3% dia akan habiskan A, B, C. Itu yang pertama. Another 33.3% untuk dia buat W, X dan Y. Kalau dia buat W, X, Y, kita akan kena BE. Okay. So daripada level semasa, equal leg semasa. Okay. Number 3, kalau dia buat 33.3% untuk dia buat A, B, C dalam struktur yang lebih besar. So, kita punya probability improve dengan yang ini. Yep, FTSE sideways. Faham? Itu yang kita buat dalam trading. Kita tak ada, oh ini 100%. Oh, tak ada. Kalau ada macam tu, buat apa masuk kecil-kecil, masuk besar-besar. Yang kita tahu, kita ada improve probability by doing this. Faham? Improve probability. That's trading. There is no one way untuk dia pergi. Tapi what we know, untuk semasa kita ada incomplete sequence. Trend dia ke atas. Dia nak sampai atas tu apa bentuk dia. Itu je. Kenapa kita ni? Sebab trend dia ke atas. So, apa bentuk pembetulan dia? So, kita ada 3 yang mungkin. Ataupun sini buat WXY, WXY, WXY. Kita ada correction. Correction ada basically simple correction ataupun complex correction. Apa bentuk yang kita jangkakan kat sini?
semua berkait macam tu. Ya, semua. Dia tak ada satu je cara dia. Kan? Daripada ni tadi, kalau CAT JPY ni kalau CAT JPY jadi zigzag ke bawah macam ni, anda rasa GBP JPY buat apa? GBP JPY juga akan jadi yang merah. Betul tak, Kasyah? Trading tak ada, itulah dia. Itu je cara dia naik. Tapi kita ambil higher probability. Sebab itu kita ada urusan. Menguruskan. Tak ada, oh kalau itu je. Dia dari sini dia confirm naik. Oh, kalau ada macam tu. Alangkah indahnya dunia fana. Itu trading. It's all about probability. Daripada satu ni dia boleh jadi macam-macam. Semua tempat. Dia tak ada, itu je cara dia. Tak ada. Saya boleh lukiskan ini jadi apa tau? Ni saya boleh lukis jadi apa tau? Dia masih boleh jadi ni. 1, 2, 3 dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh jadi macam ni. Ini 2. Boleh. Kan? Tapi kita tahu struktur ni kalau jadi macam tu, saham tak naik. Kita masih ada saham yang naik. Nampak tak kenapa anda tengok dinamik dulu? Balkis, faham tak kenapa kita tengok dinamik dahulu? Sebab berdasarkan dinamik, ini tak ada. Ini tak dapat. Jadi kita akan eliminate proses of elimination. Jadi kita eliminate benda ni sebab saham ke atas. Nampak? Sebab tu kita tengok apa dinamik dahulu. Kita tengok apa yang kita tak buat. Benda yang kita tak buat, kita tak long US dollar. Nombor 2, kita tak short index. Nombor 3, anda tak short yen pair. H1 ke atas. Untuk 3 tu. Ya? Okay. Daily. Kalau tengok daily. Index ke atas. Dolar ke bawah. Yen pair correcting ke atas, 3 wave. Untuk short balik kalau daily. Sebab tu anda buat dynamic dulu. Dynamic nak tengok macam mana. Itulah dekat chart tadi. Ya, bukannya dynamic kita lukis je. Oh, ni ada Kongres US. Ini Trump punya ni. Tak. Kita buat apa yang kita nampak. Faham? Ya? Dia tak ada satu. Dia akan ada few possibility. Kita ambil apa yang higher probability. Daripada level ini tadi, the 60% ada 2 ni yang buat benda ni. Kan? Jadi kita masuklah itu je. Kalau dia lebih 168, dan kita tahu kita dah salah. Sebab ada lagi 33% untuk dia buat yang merah ni. Kalau dia buat yang merah ni, dan kita tahu untuk ni dah start wave 2. Jadi kita cari yang 2 dia pula entry. Tak juga. GBP, Euro, AUD, NZD, CAD semua follower. Ingat 3 elemen indeks, JPY, dolar. Itu 3. Boleh ni? Of course, GBP ada pengaruh kepada FTSE. Jadi GBP kuat, anda akan nampak FTSE agak tertekan. Tapi kalau indeks lain pecut, FTSE akan naik. Boleh? Sebab sifat company FTSE 100 bukan FTSE 250 FTSE sebab company international dekat ni company yang banyak operasi luar UK. Jadi kalau GBP kukuh, perolehan company tu dia bawa balik ke UK menurun. Itu sebab dia. Macam ringgit kuatlah, anda pergi melabur dekat Singapura, anda dah untung kat Singapura. Ringgit kuat, anda tukar balik duit ringgit, alamak untung tadi kat Singapura jadi sikit. Lebih kurang. Ya, tak apa. Sekali dah nampak kan Kasyah? I hope ikut tengok. Saya cerita pasal structure. Anda gunakan teknik anda untuk trade. Itu je. Jadi anda tahu, okey pergerakan ni apa kan. Gunakan teknik anda. Anda tak faham. Teknik saya simple je. 3 wave, tarik Fibo, entry kan.
Sama-sama. Boleh ya? Letak limit order, letak stop loss, letak TP, letak alert, tunggu. Dia kena stop loss, kita tahu. Kalau kena stop loss, kita ada data tau, ada maksud dia. Bukannya kena stop loss, alamak, tak ada. Kalau kena stop loss dekat sini, ini, dan anda tahu ini dah jadi. Ini tengah berlaku dua. Kita tahu ini correction. Anda tunggulah correction habis. Anda masuk. Ini, itu je. Sebab dia ada high. US 500 tu utamanya. Ini. Jadi kita dah start wave 2. Anda tunggulah untuk ni. Bagi mereka yang suka nak lawan ni, trend, kalau ada setup anda untuk short, saya tak bagi mereka yang ni, anda tahu ini kan ke bawah dulu. Jadi kalau ada yang teknikal dia lawan trend punya teknik, ada sharp. I don't condone that. Saya tak menganjurkan itu. Tapi kalau itu sistem anda, kalau ia jadi kepada anda, buat itu je. Salah? Tak ada salah. Tapi trend dia ke atas. Okey? Faham? Ui, 1 jam dah. Okey, saya habiskan ya. Okey, so basically apa yang kita lihat semasa, lepas ni kita tengok cross. Gold tadi dah untuk indeks, kita tengah tunggu dia buat wave 2 untuk kita masuk, tunggu 3 wave nanti. Untuk yen pair kita ada GJ dan CAD JPY yang berada dalam kawasan support. Perhatikan benda ni. Ini akan menentukan apa yang jadi dekat indeks. Kalau dia terus naik, indeks akan lengkapkan wave 5 ke atas. Okey? Dan itu bermakna US dollar akan masih lagi melakukan correction ke bawah. Akan melakukan meneruskan pergerakan ke bawah. Okey, perhatikan CAD JPY dan GBP JPY. Kena stop, tak apa. DAX anda tahu apa yang kita tunggu dekat indeks. Itu je. Okey, kita tengok kepada gold dan juga silver. Gold silver tak ada sekuen pada waktu ini. Tak ada. Silver tak ada sekuen, apa pun tak ada sekuen pada waktu ni ya. Tak ada siri, tak ada. Ini baru saja high, low, ni tengah buat low high. Jadi dia tak ada lower low lagi. Jadi tak ada trend lagi ya. Ni adalah gold silver. Kita ada untuk gold pun sama, tak ada apa-apa. To me tak ada apa-apa. Dalam sistem saya tak ada apa-apa. Ya, yes. Sekarang ni saya nampak Kasyah dah start nampak structure kan Kasyah? Nampak kan? Apa kaitan-kaitan semua ni, kenapa kita tengok? Tak ada, tak banyak pun. Kalau nak trade, kita tengok incomplete sequence je. Tak payah tengok semua. Boleh gila. Okey. Ni elakkan dulu. Kita dah cerita mengenai minyak ni naik dari bila dah. Sebabnya sebab saya swing. Kalau anda trade intraday, ini ke atas. 3 wave, anda long. 3 wave, anda long. Copper. Sebab ni 17 bulan saya nak kontrak baru. Dekat XM kita trade untuk futures kan. Ini masih wave 3. This one is wave 3 masih. Ini wave 3 kita. Ini masih ke atas. Ini masih ke atas. Dia simple dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ni 1, 2, 3, 4. Dia tak overlap. Ini boleh jadi wave 3. Okey. Ni dah ada high. Copper tarik, tunggu. Saya tengah tunggu dia turun benda ni. Ni. Hopefully itu berlaku bila kontrak baru nanti. Sekarang kita kontrak March biar saya nak dia naik turun dulu. Sebab kita ada incomplete sequence ke atas. Copper ni sedap. Copper ni sedap. Bagi siapa yang long yang ni anda mungkin tak kena. Kalau saya letak entry yang itu pun saya tak kena kan. Sebab spread. Dia ngam-ngam je situ. Okey, Euro AUD correction ke atas. Ini bukan lower low. Lower low dia sini. Kalau dia lower low saya dah bagi entry. Ni 2. Belum. Tak ada trend lagi.
Euro GBP. Euro GBP bagi mereka yang dah short, anda continue short. Ini anda short. Ini anda short. Kalau dia buat lain daripada ni kan, kalau anda nampak dia buat lain daripada sini, macam mana kita tahu dia buat lain daripada tu, anda tarik trend line. Dia break ini nanti, anda boleh short 3 wave. Euro GBP masih ke bawah. Saya nak long daripada bawah tu sebenarnya. GBP AUD stand on the side, I don't really like untuk ni. Tapi kita ada reaksi ke bawah. Daripada blue box ni, ada reaksi. Ingat tak kita cerita, dia akan lama je kat sini. Ni lah. GBP AUD ni. Okay. Kalau ini ada buat macam ni, break 4 tu, kan? 1, 2, 3. Lepas tu dia break ini lagi. Sini anda boleh short. Ini anda boleh short. Ini. Kalau jelas 5 wave break tak complete, anda boleh short daripada sini. Saya nak tunggu itu. GBP NZD masih ke atas. GBP NZD masih ke atas. Ni wave, ini 5 wave tau. Sebab tu saya tak berapa GBP AUD tu. Kalau GBP NZD ke atas, GBP AUD mungkin ke atas lagi. Itu yang saya tak berapa gemar. Ini boleh short tak? Tak. Ini bukannya ekstrim. Di sini ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. I don't really like it. Dia kalau kira dalam dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bagi mereka yang nak trade, sini kita akan masuk equal leg kat sini. Ini. Sini. This one. GBP NZD ke bawah. Sementara ni ke atas, ke atas dulu. Tengah buat pembetulan last ke atas. Ni saya akan bagi nanti. Dia break daripada A ni, saya akan bagi nanti dia punya entry. GBP NZD. Okay, GBP AUD ada stand on the side dulu. Tak ada. Ni daripada extreme, ni daripada lower low. Ni daripada lower low. Ni daripada lower low. Nampak? Lower low. Incomplete ke bawah. Boleh? Incomplete 1, 2, 1, 2, 1, 2 ke bawah. 2 ni anda boleh trade. Tu nanti saya bagi dia punya ni dalam outlook. Belum lagi, dia tak break lagi. Dia break saya bagi. Okey? 1 jam. Memang mustahil sikit saya nak buat 1 jam. Okey. Jadi itu yang kita ada. Semua trade idea adalah market outlook. Saya dah letak dalam tu. Apa yang kita ni dah entry. Ni kita tunggu set BE. Tengok apa dia jadi. Okey. Ni dah jalan. Dan lain-lain apa yang kita tunggu. Okey. So itu sahaja untuk kali ini bersama Zatul, saya dan Helmi pada sesi esok. Labur dalam satu sistem, takkankan sistem anda buat yang sama, jaga risk, pastikan objektif jelas, trade. That's it. Okay?